tarik nafas dulu. Lenggung, tarik nafas. Raub, tarik nafas. Semua kita sepang, tarik nafas dulu. Oh, tarik nafas dulu. Duduk dulu. Nanti saya jemput, jangan saya. Yang berhormat, senarai saya ada 44 lagi yang nak bercakap. Sebentar tadi saya dapat memo daripada satu yang berhormat. Dia kata, kalau nak semua yang bercakap 44, kalau boleh kasih 5 minit. Kena semua pun mau bercakap. Tapi kita tetapkan 20. Kalau suasana seperti ini berterusan, barangkali 4-5 orang saya boleh bercakap. Kita cuma ada jam 9 malam ini, besok tidak ada sambung. Jadi terpulang kepada ahli yang berhormat. Karena saya boleh gunakan kuasa, saya kata 22 menit. Nah, dengan cara kamu berhujah, mukaddimah saja mau 2 jam. Belum lagi sampai kepada isi, itu baru kulit-kulit. Jadi apa macam mana? Kita limit ataupun tidak ada limit, 20 menit. Saya kira Lenggung harus diberikan amaran. Dia yang mengganggu. Masa dia berucap, kita minta laluan pun dia tak bagi. Pokok sana, duduk dulu. Jadi janganlah dia pokok sana mengganggu orang. Dia yang merosak, yang menyebabkan Tan Sri sudah naik. Pokok sana. Itu sampai pokok 50 minutes. Saya cuba nak divert tadi itu. Pokok sana lagi ungkit balik. Sila Raub, teruskan. Ada lagi sambung. Lebih kurang 5-6 menit. Saya sambung, Tuan Speaker. Sila, jangan ganggu. Sebetulnya negara kita selamat kerana Malaysia dianugerahkan Tuhan sebagai negara yang kaya. Tanahnya subur untuk pertanian, logamnya banyak, minyak dan gas ada, dan rakyat bekerja dengan berusaha kuat. Walaupun dicabuli oleh penipuan, rasuah, pengurusan yang tidak cekap, negara kita tetap okey. Tapi lama mana kita boleh bertahan dengan kebejatan-kebejatan ini kalau ia yang tidak diberhentikan? Gunung pun akan terhakis dengan pembaziran, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi kalau perdamaian nasional itu mensyaratkan kita berhenti daripada berlawan dengan fitnah, kemungkaran dan kezaliman, kenyataan kami ialah kami mohon maaf. Jemputan itu kita tidak dapat terima. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'ala zalimin. Selagi ada kezaliman, kita tetap lawan. Jadi berhentilah bersikap hipokrit, menjerit sana sini mengenai Melayu itu dan Melayu ini. Jeritan tidak membuktikan bahawa kamu lebih menjuarai kepentingan Melayu tanpa melaksanakan dasar dan bermula dengan niat yang jujur dan bersih. Lagi 5 minit lagi, Tuan Speaker. Saya hanya sentuh satu lagi. Penambahbaikan proses pilihan raya. Ini itu poin yang dibangkitkan. Apa yang menyelamatkan BN ialah nombor satu, persempadanan yang bersifat gerrymandering. Nombor 2, kepadatan jumlah pengundi yang tidak adil. Sebagai contoh, lihat angka kepadatan penduduk dalam 5 kursi parlimen yang BN menang di Selangor. BN menang dalam 5 kawasan yang jumlah pengundi yang boleh mengundi ialah 322,000. Kepadatan purata ialah 54,000. Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. PR menang 17 kursi. Jumlah orang yang boleh mengundi dalam 17 tempat ini ialah 1.777 juta orang. Kepadatan purata ialah 105,000 orang. Kesan kepadatan atau malapportionment dan gerrymandering ini amat ketara di negeri Selangor. Perkara yang serupa kita lihat dalam negeri-negeri lain. Walaupun tidak seketara seperti Selangor. Di Kelantan misalnya, di Tumpat, di Kota Baru dan di Bachok mempunyai kepadatan pengundi yang tinggi. Ini dimenangi, ada yang dimenangi oleh BN. Di Sarawak, Stampin. Di Kedah, Kuala Kedah. Di Pendang, di Pokok Sena, di Merbuk, Sungai Petani mempunyai kepadatan yang tinggi. Dan Baling juga mempunyai kepadatan yang tinggi. Dan beberapa tempat yang ini dimenangi oleh BN. Di Terengganu kita ada Kuala Terengganu, di Kemaman dan di Marang. Dan di Pekan, tuan-tuan. Di Pekan, Tuan Sri Speaker, tempat kelahiran saya. Jadi saya ada autoriti nak bercakap mengenai Pekan. Yang paling menakjubkan, jumlah pengundi mencecah 80,000 orang.
Dengan jumlah ini, jika sama-sama kita keluar mengundi, kita tidak ada ruang berjalan dalam bandar pekan. Hendak sampai ke pusat mengundi pun akan masa berjam-jam lamanya. Maka kalau kita inginkan perdamaian nasional, kita mesti beri suara kepada mereka yang terperangkap dalam kawasan yang mempunyai kepadatan yang tinggi, tetapi mendapat khidmat daripada seorang wakil parlimen sahaja. Mari kita duduk semeja dan bincang mengenai persempadanan dan malapportionment. Terima kasih. Sudah habis? Belum habis lagi. Saya tanya yang berhormat. Saya lagi satu, saya nak sentuh sikit mengenai Petronas. Sila, gulung yang dan berhormat. sertifikat gulung. Okey. Accountability, integriti, kepatuhan kepada undang-undang dan tata selia yang baik dan pengurusan sumber kekayaan. Rakyat gelisah membaca penilaian Petronas yang dibuat oleh Pertubuhan Kajian seperti Revenue Watch Institute. Ianya mendedahkan kepada rakyat bahawa prinsip dan nilai-nilai accountability, integriti, tata selia yang baik yang disebut dalam titah diraja tidak kelihatan pada pengurusan aset dan sumber hasil negara seperti Petronas. Kajian oleh Revenue Watch Institute melalui terbitan laporan Resource Governance Index RGI meletakkan Malaysia di tempat 34 daripada 58 negara dan pengurusan dari sudut pengurusan sumber minyak dan gas negara. Negara seperti Timur Leste, Filipina dan Indonesia semua berada dalam kedudukan yang lebih baik daripada Malaysia. Punca ini semua ialah kekaburan dan kerahsiaan pengurusan Petronas. Masanya tiba untuk Akta Pembangunan Petroleum 1974 digubal semula dan pengurusan sumber kekayaan negara diawasi oleh Parlimen. Petronas berbelanja antara 35 hingga 40 bilion setahun, tetapi kita tidak tahu butiran dan perincian pelaburan tersebut. Kita mencadangkan prestasi dan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Petronas diletakkan di bawah oversight Parlimen kerana Petronas adalah penjaga kepada penyumbang pendapatan negara yang paling besar. Nak gulung dah. Kita nak tahu, rakyat nak tahu, Tuan Speaker, Tan Sri Speaker, di mana Majlis Penasihat Petroleum Negara. Dalam PDA 1974 ada memperuntukkan penubuhan Majlis Penasihat Petroleum Negara, itu Seksyen 5(1) dalam PDA menyebut penubuhan MPPN yang dianggotai oleh individu termasuk perwakilan dari negeri yang berkaitan. Sehingga hari ini kita tidak tahu sama ada National Petroleum Council ini wujud dan di mana adakah sama ada wakil-wakil dari negeri yang berkaitan dipanggil untuk menasihati Perdana Menteri dalam urusan minyak dan gas negara. Itu satu. Yang kedua, kita nak tahu, rakyat juga nak tahu atas autoriti apa seorang penasihat individu, bukannya majlis atau council yang di jawatan penasihat Petronas diwujudkan yang sekarang ini diisi oleh bekas memanda Perdana Menteri. Saya satu lalang sikit je. Boleh. Apa ni tuan ni betul sikit je. Sekejap ya. Daud, masa sebenarnya dah habis ni. Saya minta selepas pada Indra Mahkota diberi laluan terus gulung. Okay. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Saya nak tanya penerau sama ada dia sedang atau tidak. PDA dulu disediakan oleh seorang tokoh yang ada dalam dewan ini, iaitu Gua Musang. Saya pun setuju tak apa ni yang berhormat Raut kiranya apa ni pencerahan diberikan oleh Gua Musang di satu masa yang sesuai. Saya sungguh setuju. Tetapi tokoh yang mewujudkan PDA itu dilupakan oleh UMNO sendiri. Akhir sekali kita nak tahu, akhir-akhir ini kita ingin bertanya sama ada Perdana Menteri telah menggunakan kuasa mutlaknya untuk memberikan hak mencari gali kepada syarikat milik individu selain daripada Petronas. Adakah dia telah melakukan tersebut? Dan ini bertentangan dengan deklarasi accountability, integrity, rule of law and good governance. Perkara-perkara ini sebab kita tahu baru-baru ini satu kawasan telaga minyak yang begitu luas 25,000 km2 telah diberikan kepada Pexco. Pexco ini syarikat berkaitan dengan usaha tegas, syarikat yang dimiliki oleh Ananda Krishna.
Kita nak tahu adakah Perdana Menteri sebagai ketua negara ini telah melakukan satu backdoor dealing. Ini kita nak tahu. Akhir sekali Tuan Speaker, saya nak berapa kali akhir ni? Akhir sekali. Seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, daun selasih ikan puyuh. Terima kasih, thank you. Ya. Terima kasih. Saya jemput